Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhatul Asyati Osman dan berikut adalah paparan utama tengah hari ini. Kedah akan wujudkan sebuah pusat COVID-19 berisiko rendah LRCC. Kerajaan Negeri Kedah akan mewujudkan sebuah pusat COVID-19 berisiko rendah LRCC di Penjara Pokok Sena bagi memberi rawatan kepada pesakit positif bagi peringkat pertama, kedua dan ketiga. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN khas mengenai COVID-19 peringkat negeri Kedah kali ke-15. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, agensi dan jabatan berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya dan Tenaga Nasional Berhad akan menyediakan kelengkapan dan peralatan yang diperlukan. Kita buat dalam tu kerana katil-katil hospital telah digunakan sebanyak 66% dan kita bersedia untuk kemungkinan peningkatan kes positif dalam kluster tembok. Kedah mempunyai 12 kluster COVID-19 dan 7 daripadanya masih aktif termasuk kluster tembok. Walaupun kes positif melibatkan kluster tembok yang banyak direkodkan di dalam penjara, namun ia boleh menular ke kawasan lain sekiranya orang ramai mengabaikan prosedur operasi standard SOP. Pada masa sama, beliau turut meminta orang ramai supaya tidak panik dengan peningkatan jumlah kes positif COVID-19 di negeri itu. Malaysia akan menjadi negara keutamaan untuk menerima vaksin dari China selepas ia selesai menjalani ujian klinikal. Usaha tersebut dilihat sebagai satu kejayaan hasil hubungan baik di antara dua negara. Melihat kepada usaha berkenaan, Malaysia telah menjalinkan sains diplomasi dan kolaborasi strategik bersama negara-negara yang berupaya menghasilkan vaksin virus, terutamanya China. Kita boleh menerima vaksin tersebut. Tapi dia mestilah melalui semua ujian saringan keselamatan. Dan kerana puzzle ketika ini tidak ada cara pencegahan lain dan juga tidak ada ubat yang spesifik untuk merawat penyakit COVID. So, jadi vaksin adalah kita punya jawapan kepada pencegahan penyakit ini. Dengan wujudnya sebuah jawatan kuasa di antara Malaysia dan China yang kepada perjanjian persefahaman vaksin, ia akan membuka satu lagi kerjasama baru dalam bidang pembangunan vaksin. Walaupun Malaysia bersetuju untuk menyertai pelan peruntukan vaksin COVID-19 global COVAX yang bernilai 40 juta ringgit, negara China boleh menjadi pembekal luar bagi vaksin berkenaan. So, vaksin yang akan kita perolehi daripada syarikat farmaceutical Sinopharm adalah bernama Virocell dan syarikat tempatan iaitu Kanger International Berhad akan mengendalikan urusan perolehan dan peredaran vaksin Virocell di Malaysia. Cuma kita tidak berapa pasti berapa kos yang akan dikenakan bagi setiap dos vaksin tersebut. So kita harap kos bagi vaksin Virocell ini tidak akan melebihi kos vaksin di bawah skim COVAX. Jelas Profesor Dr. Masnah lagi, Malaysia diharap akan menjalinkan juga kerjasama penghasilan vaksin dengan negara-negara lain selain China bagi memenuhi keperluan di Malaysia. Susulan peningkatan kes COVID-19, penguatkuasaan terhadap pematuhan SOP di Negeri Sembilan akan dipergiat. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pengurusan premis perniagaan mesti melaksanakan SOP yang lebih ketat, terutama premis berisiko seperti kedai gunting. Program rasmi atau majlis berbentuk kerakyaan juga yang membabitkan lebih 250 orang disaran ditangguhkan dan sekiranya ia hendak dilaksana perlu dalam skala yang terkawal. Program dan majlis jabatan berbentuk kerakyaan yang telah dirancang dengan penglibatan melebihi 250 orang, terutama yang melibatkan
Golongan berisiko tinggi seperti warga tua dan kanak-kanak adalah dinasihatkan untuk ditangguhkan atau ditiadakan. Sekiranya perlu dilaksanakan juga perlulah dalam skala yang amat terkawal dan SOP yang perlu dipatuhi dengan ketat. Beberapa program peringkat negeri telah ditangguhkan, antaranya Konvensyen Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Negeri Sembilan, Hari Alam Sekitar Peringkat Negeri Sembilan, Konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreatif Horizon, Baharu Perpustakaan Awam se-Malaysia dan Karnival Pekerjaan Negeri Sembilan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Seremban. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA melakukan rondaan di sekitar Taman Sri Muda di Seksyen 25 Shah Alam bagi memantau SOP apabila Selangor dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula semalam. Pihak berkuasa tempatan menggerakkan anggota penguatkuasa untuk memantau dan membuat rondaan di premis-premis termasuk restoran, kedai runcit dan kedai serbaneka. Hasil tinjauan yang dilakukan mendapati premis yang dilawati mematuhi SOP yang ditetapkan. Ketua Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam MBSA, Syahrin Ahmad berkata, rondaan melibatkan anggota penguatkuasa dari Ibu Pejabat di Wisma MBSA, Pejabat Cawangan Kota Kemuning, Setia Alam dan Sungai Buloh. Sekiranya ada pelanggaran SOP dan gagal mematuhi arahan yang ditetapkan, tindakan akan dikenakan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171. Kita juga memantau operasi di kilang-kilang. Kalau kita lihat di Shah Alam ini, kita banyak kawasan-kawasan industri ataupun perkilangan. Untuk Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, operasi kilang masih diteruskan, tapi kita memantau kilang-kilang ini supaya pihak perkilang juga mematuhi SOP dan juga syarat-syarat garis pandu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pemantauan yang dijalankan juga akan melihat aspek lain seperti pelesenan, kesihatan, halangan awam dan sebagainya. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS melaksanakan insentif saringan prihatin kepada syarikat produksi yang melakukan saringan swab test COVID-19 ke atas kru-kru produksi dan barisan artis yang menjalankan aktiviti penggambaran dalam tempoh PKPB. Pengerusinya, Zakaria Abdul Hamid berkata, usaha itu dibuat bagi menjamin keselamatan dan kesihatan semua pihak selain mengurangkan beban syarikat produksi. Langkah itu selari dengan arahan Majlis Keselamatan Negara yang membenarkan penggambaran diteruskan dengan syarat mematuhi SOP ditetapkan. Insentif tersebut dihaskan kepada semua syarikat produksi yang berdaftar di bawah FINAS selain sebanyak RM5,000 diperuntukkan bagi setiap satu syarikat. Selain itu, swab test berkenaan perlu dilakukan di klinik panel berdaftar iaitu Mega Klinik Zahran, Bandar Baru Bangi. Selain syarikat penggambaran perlu menanggung kos itu terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan dengan FINAS. Kelantan memberi tumpuan terhadap sektor pelancongan dan kini dalam usaha mengembalikan keyakinan pelancong untuk berkunjung ke negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan dan Pelancongan Negeri, Meja Besar Datuk Mat Anizam Abdul Rahman berkata, pelbagai keunikan produk ditampilkan termasuk makanan, keindahan alam semula jadi, kesenian dan kebudayaan. Walaupun PKP bersyarat, kita berharap domestic tourism kita ni tidak terjejas sangatlah. Mungkin adalah certain percentage, setengah, oleh kerana penerbangan melalui kereta api, melalui darat dan juga melalui penerbangan. Bila dikurangkan sudah pasti ada sedikit terkesan. Tapi kita berharap domestic tourism ini kita menggalakkan lagi orang datang ke Kelantan walaupun musim PKP inilah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutup Makmal Pembangunan Kemahiran Jahitan Produk Beg Batik di Bengkel Jahitan Jelawat. Program latihan yang diadakan selama 3 hari itu melibatkan 20 ahli Pusat Pembangunan Wanita Kelantan, Jelawat dan 4 tenaga pengajar daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020.
pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta memberi keterangan di Pejabat Unit Siasatan Jenayah berkelas UJST Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman esok. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Huzir Mohamad, ia berikutan penyiasatan ke atas penyebaran senarai nama 121 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penyiasatan ini di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah di mana PDRM masih menjalankan siasatan berkenaan dakwaan yang tular di media ketika ini. Sehingga kini sebanyak 113 laporan polis telah diterima. Bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat, PDRM menggesa orang ramai agar tidak membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, kabar angin atau berita yang mempunyai kecenderungan mencetuskan suasana yang boleh menggugat ketenteraman serta keselamatan awam. Siasatan diklasifikasikan di bawah Seksyen 505B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bekas Setiausaha Politik Muhammad Sabu, Muhammad Azhar Cik Mat Dali didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan menerima rasuah dan 1 pertuduhan meminta suapan berjumlah 6.3 juta ringgit dari seorang pengarah urusan sebuah syarikat. Bagaimanapun, Muhammad Azhar 49 tahun tidak mengaku salah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Azhar didakwa meminta suapan berjumlah 5 juta ringgit dari pengarah urusan syarikat FEHM Entiti Sdn Bhd Elias Jemadi Tajuddin sebagai upah untuk dipilih menjadi rakan strategik dan kontraktor senggaraan bagi peralatan perisikan sistem Prisma Kementerian Pertahanan pada 22 Julai 2019 di sebuah hotel di Jalan Ampang. Bagi pertuduhan kedua hingga keempat, tertuduh didakwa menerima suapan sebanyak 4 kali masing-masing berjumlah RM425,000, RM175,000, RM250,000 dan RM500,000 di 4 lokasi berbeza di Putrajaya dan Kuala Lumpur antara September 2019 hingga Februari 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009 dengan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Mahadi Jumaat. Hakim membenarkan tertuduh diberi jaminan RM300,000 dengan 2 orang penjamin. Tertuduh juga diminta menyerahkan pasport dan melapor diri setiap minggu pertama di Pejabat SPRM Putrajaya sehingga kes selesai. Di bawah Seksyen 24-1 Akta SPRM 2019, jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. 5 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak berusia 2 tahun terselamat dalam sebuah kebakaran di Kampung Sekerang Ikan awal pagi tadi. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Janggan Muling, kebakaran rumah 2 tingkat itu berlaku sekitar pukul 2.10 pagi. Seramai 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat mukah ke lokasi bersama sebuah jentera dan sebuah pacuan 4 roda. Rumah tersebut musnah 80%. Walau bagaimanapun, kesemua mangsa yang berusia lingkungan 2 hingga 70 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman tamat pukul 5.15 pagi. Di Pendang, Kedah, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM melakukan pemantauan dan rondaan setiap hari bagi memastikan penduduk yang terjejas banjir dapat dipindahkan ke pusat pemindahan banjir. Setakat ini hanya 1 pusat pemindahan sementara PPS banjir dibuka di Dewan Cenderawasih Pendang.
Pegawai APM Daerah Lieutenant Rashikin Zawawi berkata selain kekuatan 50 anggota, kenderaan pacuan 4 roda dan lori dapat membantu pengoperasian dan mengeluarkan penduduk yang terjejas banjir, terutama mereka yang berada di kawasan pedalaman. Okey, kalau daripada segi pemantauan pula daripada sebab kita daripada APM Daerah Pendang kita melakukan pemantauan setiap hari. Okey, biasanya kita akan mulakan pada waktu pagi dan juga petang bagi kita memantau situasi semasa di Daerah Pendang. Jadi daripada laporan yang kita dapat tu kita akan berikan kepada Tuan Pegawai Daerah selaku Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Beliau bercakap kepada RTM di Pendang. Katanya pemantauan juga tertumpu di kawasan penempatan berisiko dan mudah dinaiki air. Kediaman yang terletak jauh dari kawasan perumahan yang lain juga berada dalam pemantauan APM. Operasi menyelamat, memindah dan menempatkan penduduk yang terjejas akibat banjir di Kedah dilakukan mengikut SOP yang ditetapkan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, orang ramai terutama penduduk terlibat tidak perlu ragu untuk berpindah dari kediaman masing-masing ke pusat pemindahan sementara PPS. Jelasnya, isu keselamatan di PPS sentiasa diberi keutamaan. Menasihatkan penduduk yang perlu berpindah daripada lokasi banjir ke pusat pemindahan kerana APM yang menguruskan operasi pemindahan ini ada SOP, ada peralatan-peralatan dan kelengkapan-kelengkapan kepada masa-masa banjir. Ketika berada di pusat pemindahan, mereka akan disusun atau ditadbir urus mengikut SOP pusat pemindahan ketika banjir. Beliau bercakap kepada RTM selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN khas mengenai COVID-19 peringkat negeri Kedah di Alustar. Tahap kesedaran masyarakat di Malaysia mengenai saringan awal dan penjagaan mata masih rendah sempena Hari Penglihatan Sedunia yang disambut setiap hari Khamis pada minggu kedua bulan Oktober. Ketua Perkhidmatan Oftalmologi Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Farizangah menyeru orang ramai agar menjalani pemeriksaan mata secara berkala supaya dapat mencegah masalah penglihatan dari peringkat awal. Jelasnya 60% daripada punca kurang penglihatan di Malaysia adalah disebabkan oleh katarak. Malah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga mengeluarkan laporan sekurang-kurangnya 2.2 bilion individu mengalami masalah penglihatan ataupun buta. Daripada jumlah tersebut, lebih 1 bilion kes berpunca daripada keadaan yang boleh dicegah. Kurang penglihatan yang boleh dicegah tu adalah seperti katarak, ya, dan juga refractive error. Sebab masalah rabun ni sebenarnya dia memang boleh dirawat. Tapi kalau kita tak tahu yang seorang pesakit tu ada masalah rabun, kita biarkan dia hidup dalam keadaan kurang penglihatan. Jadi katarak tadi, bila hilang kurang penglihatan, kita boleh lakukan pembedahan untuk menggantikan kanta. Dan satu lagi yang boleh dicegah adalah diabetic retinopathy sebenarnya. Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC telah meluluskan 10,710 permohonan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar setakat 8 Oktober lalu. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Jaafar berkata nilai permohonan tersebut mencecah 6.04 bilion ringgit. Namun sebanyak 5,422 permohonan dengan nilai 622.34 juta telah ditolak atas pelbagai faktor. Antaranya pendapatan pemohon tidak terjejas, pemohon gagal menyediakan bukti pendapatan terjejas dan pembiayaan dalam penjadualan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. MEDEC mengambil langkah berkenaan sejajar dengan pengumuman kerangka inisiatif tambahan khas Kita Prihatin pada 29 Julai lalu. Inisiatif itu diperkenal bagi mengurangkan beban kewangan rakyat serta cabaran aliran tunai yang dihadapi perniagaan susulan berakhirnya tempoh moratorium pada 30 September.
Persatuan Penilai Pengurus Harta, Ejen Harta dan Perunding Harta Swasta Malaysia PEPS optimis pasaran hartanah tidak akan terjejas dengan pelaksanaan PKPB di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah. Ini kerana aktiviti ekonomi masih berjalan seperti biasa selain pelaksanaan PKPB hanya bersifat sementara. Presiden PEPS Michael KK Kong berkata kerajaan juga boleh membantu mengekalkan kestabilan pasaran hartanah melalui kajian semula terhadap polisi sedia ada. Polisi kerajaan maksudnya MM2H. MM2H tu Malaysia My Second Home punya policy. Sekarang dah katakan di frozen lah masa ni. Tapi kalau kita lihat MM2H policy ni, kalau kerajaan boleh encourage ataupun buka pasaran ni, okey, lebih banyak investor akan masuk ke dalam Malaysia. Itu satu yang bagus. Beberapa syarikat percukaian mencadangkan cukai barang dan perkhidmatan GST diperkenalkan semula. Ini kerana sistem percukaian telus itu mampu mengurangkan ketirisan dan sekaligus memberi pulangan lebih baik kepada kerajaan. Kadar yang bakal dikenakan itu nanti bagaimanapun perlu diteliti sebaiknya bagi mengelak orang ramai terbeban. Jelas Pengarah Eksekutif Jualan dan Cukai Perkhidmatan Deloitte Touch Tohmatsu Tax Services Tan Eng Yu, tempoh masa tertentu harus diberikan agar semua pihak dapat bersedia. When do we make that announcement? Yeah? To me, this time taklah sesuai untuk buat announcement tu. Tapi at the right time, lepas announcement pada saya, on the basis that GST yang kita ada tu is only 3 years ago, masih lagi people's knowledge are still quite fresh. I feel that personally about 6 to 9 months should be sufficient for businesses to get back the GST. Kadar cukai yang dikenakan juga seharusnya mengikut keadaan semasa selari dengan keadaan ekonomi tidak menentu. Nada serupa disuarakan Pengarah Eksekutif Cukai Tidak Langsung KPMG Tax Services yang berhad Eng Sulin yang menyatakan trend semasa kebanyakan negara luar kini sedang menurunkan cukai tidak langsung negara. Country, the rate mungkin mereka introduce pada 3% dan kemudian naik kepada 5%, 10%. Tapi semasa pandemik sekarang, saya boleh lihat ada banyak country juga yang ada menurunkan indirect tax rate dia, the VAT rate ke, the GST rate, because they want to take care of the rakyat lah. Mereka ditemui media selepas hadir Forum Polisi Cukai Anjuran International Strategy Institute di Putrajaya. Eropah menguatkuasakan langkah kawalan baru mengekang penularan COVID-19. Laporannya seketika nanti. Stesen minyak adalah antara 6 pagi hingga 10 malam, melainkan stesen minyak di Lebuh Raya yang dibenarkan beroperasi sehingga 24 jam. Semua perkhidmatan awam seperti bas, teksi, bas henti-henti, bas ekspres, LRT, e-hailing dibenarkan beroperasi. Perkembangan luar negara. Negara Eropah dari Belanda hingga Sepanyol menguatkuasakan langkah kawalan baru bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Perancangan itu merangkumi penutupan bar dan restoran selain mengenakan perintah berkurung. Walaupun sebelum ini berjaya menangani gelombang pertama penularan, Eropah kini sekali lagi berdepan keputusan getir untuk mengawal serangan kedua pandemik itu. Namun kali ini akan memastikan ia tidak menjejaskan ekonomi sekiranya terpaksa
melaksanakan perintah berkurung. Berdasarkan perkembangan semasa, bar dan restoran akan ditutup di seluruh wilayah Timur Laut Catalonia, Sepanyol untuk tempoh 15 hari memandangkan negara berkenaan merekodkan kadar jangkitan tertinggi dalam Kesatuan Eropah dengan 900,000 kes positif dan 33,000 kematian. Langkah sama dilaksanakan di seluruh Belanda, manakala Ireland Utara mengumumkan keputusan menutup pub serta restoran selama 4 minggu. Ketua Menteri Ireland Utara, Eileen Foster, mengakui pengumuman langkah sedemikian berupaya menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat, namun ia terpaksa dilakukan bagi mengekang penularan COVID-19. Presiden Perancis Emmanuel Macron dijangka mengumumkan langkah kawalan secara lebih ketat, termasuk mengenakan perintah berkurung di Paris dan beberapa kota yang merekodkan kadar jangkitan tinggi. Manakala Perdana Menteri Britain Boris Johnson turut menerima tekanan pelbagai pihak untuk melaksanakan mekanisme kawalan lebih ketat bagi menangani penularan jangkitan wabak itu di England, walaupun ia merasakan boleh berupaya mengundang kesan yang besar. Thailand melarang perhimpunan melebihi 5 orang serta penyiaran berita atau pesanan dalam talian yang boleh membahayakan keselamatan negara hari ini. Ia dibuat berdasarkan keputusan darurat untuk menamatkan tunjuk perasaan di Bangkok. Polis juga dilihat memegang perisai dalam usaha menghentikan protes di kawasan rumah kerajaan. Pengumuman keputusan darurat itu adalah kerana situasi yang semakin serius di Bangkok. Ini kerana banyak kumpulan mula mengundang dan menghasut orang ramai untuk mengadakan perhimpunan awam yang tidak sah di Bangkok sehingga menimbulkan kekacauan. Darurat itu bermula pukul 4 pagi waktu tempatan dengan tujuan utamanya adalah melarang perhimpunan besar dan membolehkan pihak berkuasa melarang orang awam memasuki kawasan terlibat. Selain itu, ia turut melarang penerbitan berita dan informasi elektronik yang memberikan sebarang maklumat yang boleh menimbulkan ketakutan. Baik, berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS prihatin dan memahami keresahan pemain industri sukan yang terkesan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB khususnya di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata pihaknya memberi jaminan bahawa KBS komited dalam usaha membantu industri sukan terlibat. Ini dengan mengadakan kerjasama dan mengikut panduan Majlis Keselamatan Negara MKN serta Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agar aktiviti sukan dan rekreasi dapat dibuka semula seperti mana di dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebaik sahaja berakhirnya tempoh PKPB. Datuk Seri Rizal menerusi satu kenyataan turut menjelaskan bahawa larangan aktiviti sukan dalam Dewan hanyalah bersifat sementara. Malah ujarnya kerajaan masih membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak melibatkan kontak fizikal dengan ia dijalankan secara individu dan di tempat terbuka, terhad kepada maksimum 10 orang pada satu-satu masa. Tegas beliau, langkah melarang aktiviti sukan berkontak dan berpasukan serta lain-lain sukan dalam Dewan di kawasan PKPB perlu dilaksanakan atas arahan MKN dan nasihat KKM. Keputusan tersebut dilaksana atas dasar kesihatan dan kepentingan awam buat sementara waktu untuk membantu negara memutuskan penularan pandemik COVID-19. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Saya Farhatul Asyati Osman. Salam hormat. Assalamualaikum.